Yang dihormati dan dikasihi yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tun Siti Asmah, Tan Sri, Puan Sri, yang berhormat Datuk-datuk, Datin-datin, saudara-saudari sekalian. Mari kita mulakan majlis berbahagia ini dengan membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. Amin. Saudara-saudara sekalian, perkembangan mutakhirin, perkembangan terakhir senario politik di negara ini nampaknya agak panas dan hangat akhir-akhir ini, apabila beberapa perkara yang dianggapkan sebagai kejutan telah muncul menjadi topik perbincangan di sana-sini di kalangan rakyat. Keadaan menjadi lebih menarik apabila yang amat berbahagia Tun dikatakan menegur atau mengkritik kerajaan secara bersiri. Benarkah Tun menegur, mengkritik atau mencampuri urusan kerajaan? Apakah segala persoalan yang dilontarkan oleh Tun bertujuan untuk kepentingan tertentu? Atau betulkah andaian sesetengah pihak yang mengatakan telah wujud sindrom selepas berkuasa, post-power syndrome? Para hadirin sekalian, pada tahun 1981 di Seri Taman, Setiausaha Agung Persatuan Mahasiswa Kedah pada masa itu bertanya kepada Perdana Menteri ketika itu, patutkah diwujudkan di negara berbahagia ini apa yang dipanggil ombudsman? Di Terengganu disebut Hisbah. Setiausaha berkenaan masih ingat dengan jelas, walaupun telah 25 tahun berlaku, dengan logat Kedah yang tebal, Tun menyebut begini, buat apa kita nak ada benda macam itu? Jadi, apakah suasana pada hari ini mewajarkan diwujudkan badan sedemikian? Atau apakah Tun sendiri perlu dan wajar muncul sebagai ombudsman untuk meneliti, mengkaji, menghalusi seluruh perjalanan pemerintahan? Mari kita dengar, mari kita nilai, mari kita halusi, mari kita cernakan apa yang akan diperkatakan oleh Tun kepada kita pada pagi yang berbahagia ini. Yang berbahagia Tun akan berbicara selama 1 jam dengan kita. Lepas itu berehat sekejap, dan sesuai itu Tun sendiri akan mengendalikan sesi soal jawab. Dan soal jawab yang saudara-saudari, tuan-tuan, Tan Sri, Datuk, Datin kemukakan tadi akan diberikan kepada Tun untuk dijawab pagi kita pada hari ini. Jadi kita hadir hari ini bertemu dengan Tun, mendengar Tun berucap mengenai pelbagai perkara yang tentunya akan menjadi hadiah istimewa buat kita semua. Dengan segala hormat dan takzim, saya menjemput Tun untuk menyampaikan ucapan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada hadirin sekalian. Yang berbahagia saudara pengurusi majlis, dev-dev kehormat, tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian.
Terlebih dahulu saya ucap banyak terima kasih kepada gabungan badan-badan NGO dan juga malaysiatoday.net yang telah sudi jemput saya untuk menghadiri majlis ini. Saya diberitahu tujuan menjemput saya ialah untuk mendengar penjelasan berkenaan dengan beberapa teguran yang telah dibuat oleh saya baru-baru ini. Sebenarnya saya diminta supaya jangan kritik kerajaan. Dr. Lim Keng Yew kata, don't criticize the government, don't criticize Pak Lah, don't criticize the Prime Minister. Sebenarnya sebelum daripada ini saya memang pun tidak mengkritisais kerajaan, walaupun ada teguran sikit sebanyak berkenaan dengan AP, berkenaan dengan pemecatan orang itu dan orang ini, tetapi dia bukan merupakan satu kritik. Sehinggalah apabila kerajaan membuat keputusan untuk tidak meneruskan pembangunan jambatan baru untuk menggantikan landasan causeway antara Johor dengan Singapura. Apabila keputusan ini dibuat, maka saya tidak dapat membendungkan diri saya ini kerana sudah lama aktif dalam politik. Jadi orang politik ni walaupun dia buat pengakuan tidak akan berpolitik lagi, tapi susah sikit apabila kita lihat sesuatu yang tidak kena, yang membinasakan negara kita sendiri, kita susah untuk diam diri. Kita telah berjuang agak lama juga untuk memerdekakan negara kita ini. Kita dulu dijajah oleh British. Kita juga dijajah dahulu oleh Belanda dan oleh Portugis. Selama 450 tahun kita dijajah. Selepas Perang Dunia Kedua, apabila pihak British kembali semula ke Malaysia ini dan mereka cuba menakluk secara langsung negeri-negeri Melayu yang dahulunya adalah mendapat perlindungan, protection sahaja daripada British, tetapi rancangan British ialah supaya negeri-negeri Melayu ini ditakluk secara terus oleh mereka dan raja-raja semua akan diturun pangkat jadi chief qadi. Pada ketika itulah barulah orang Melayu sedar bahawa mereka akan kehilangan tanah air mereka yang mereka panggil sebagai tanah Melayu. Mereka tidak akan mendapat taraf yang istimewa lagi, tetapi akan menjadi rakyat biasa negara kita ini kerana akan dicantumkan negeri-negeri Melayu bersama dengan Melaka dan Pulau Pinang. Pada masa itu kita berpendapat bahawa kita harus bersatu untuk menembus balik hak kita. Apakah dianya hak kita? Semasa kita duduk di bawah British Protection ini, kita masih ingat negeri-negeri Melayu ini adalah hak kita. Kita masih ingat kita berdaulat. Tetapi kalau dijajah secara terus, kita hilang kedaulatan kita. Justru itu kita harus berjuang
untuk mendapat balik kedaulatan kita, our sovereignty, our freedom and our right to govern our own country. Itulah yang diperjuangkan, dan alhamdulillah setelah kita berjuang bertungkus lumus, dipimpin oleh Dato' On dan dipimpin juga oleh Tunku Abdul Rahman dan beberapa tokoh-tokoh lain, kita berjaya mencapai kemerdekaan kita pada tahun 1957. Apabila kita merdeka, kita berlagak sebagai bangsa yang merdeka. Alhamdulillah, oleh kerana negara kita ini dapat dimajukan oleh kita sendiri, kita tidak mudah dikuasai ataupun dipengaruhi oleh kuasa-kuasa besar. Dan kadang-kadang kita ditegur kerana kita lantang menegur kuasa-kuasa besar, dan kita tidak menghiraukan nasihat mereka. Kita buat mengikut kehendak kita dengan cara kita sendiri. Dan alhamdulillah kita berjaya. Walaupun ramai yang berkata kita akan menjadi muflis dan sebagainya, tetapi alhamdulillah kita berjaya, dan kita terus lantang menegur kuasa-kuasa besar apabila mereka melakukan sesuatu yang salah, mengkritik mereka kuasa besar. Dan mereka memanglah tidak begitu senang hati dengan kita. Mereka marah, akhbar-akhbar mereka, media mereka mengecam Malaysia, negara yang tidak demokratik kata mereka, yang tidak ada kebebasan surat khabar dan macam-macam lah keburukan kita. Namun demikian, ramai juga daripada negara-negara membangun yang memandang tinggi kepada negara kita Malaysia ini, dan berharap bahawa inilah satu-satu negara ketiga, negara dunia ketiga yang mampu mempertahankan negara-negara membangun ini. Saya bukan nak masuk dalam bakul, nak angkat diri sendiri, tapi kita sekarang ni sudah sampai kepada satu tahap yang mana ramai yang mengharap Malaysia lah yang akan menyuarakan pendapat mereka, kerana mereka tidak mampu menyuarakan pendapat mereka kerana mereka berhutang ataupun mendapat bantuan-bantuan tertentu daripada negara kuasa besar ini. Tapi kita tidak memerlukan bantuan daripada kuasa besar. Ya, kita hutang juga, bukan tak hutang, tapi kita hutang, kita bayar tak pernah miss. Kita good paymaster. Jadi mereka tidak boleh nak gunakan tekanan ke atas kita walaupun semasa krisis mata wang dahulu. Mereka menggunakan krisis mata wang itu untuk memaksa supaya tunduk kepada kehendak mereka. Tetapi oleh kerana kita tidak berhutang dan kita tidak bergantung kepada mereka, maka mereka tidak dapat membuat sesuatu yang akan mengurangkan kebebasan kita, kemerdekaan kita. Kita berbangga, saya yakin kita semua berbangga kerana negara kita ini betul-betul merdeka. Saya yakin ramai daripada kita telah pergi ke negara-negara lain, terutama negara membangun, negara-negara Arab. Mereka selalunya menyebut tentang pandangan tinggi mereka kepada Malaysia kerana kita betul-betul merdeka. Walaupun mereka lebih kaya daripada kita, tetapi mereka tidak berani mengata apa-apa sesuatu kepada kuasa besar kerana mereka takut tindakan-tindakan tertentu diambil ke atas mereka. Sebab itu mereka memandang hormat kepada Malaysia kerana kita bebas untuk menegur sesiapa saja. Dan kalau mereka ingin membalas, kita juga
sedia untuk mempertahankan diri kita. Saya yakin kita semua menghargai kemerdekaan ini dan tidak rela kemerdekaan kita ini dikurangkan ataupun kedaulatan negara kita ini diketepikan. Sebab itu apabila pihak kerajaan yang ada sekarang ini membuat keputusan tidak akan membinakan jambatan separuh ini, jambatan Bangkok, kerana kononnya tidak dipersetujui oleh Singapura, saya berpendapat, saya tak tahulah orang lain punya pendapat macam mana, tapi saya berpendapat bahawa kedaulatan kita sudah dicemarkan. Kita tidak lagi berdaulat, tidak lagi sovereign, tidak lagi bebas membuat sesuatu di dalam wilayah kita. Apabila ini berlaku, barulah saya secara terang membuat teguran. Sebelum saya itu saya cuma komen saja berkaitan dengan AP, apa menteri dan sebagainya, itu komen bukan teguran, not a criticism. But I must admit, apabila kita buat keputusan yang merupakan tunduk kepada Singapura, saya tidak tahan hati lagi. Dengan itu saya betul-betul mengkritik kerajaan. Kenapakah? Kenapakah harus kita bertanya kepada Singapura untuk kita membuat sesuatu dalam negara kita? Kalau kita bertanya kepada Singapura untuk mendapat kebenaran membuat sesuatu di dalam negara kita, ini bermakna bahawa kita sudah tidak merdeka. Kita sudah tunduk kepada kuasa asing, bukan kuasa besar sangat, kuasa besar cet kata orang Kedah. Orang yang hinguih pun tak kering lagi, kita pergi tunduk kepada dia. Ini memalukan. Sebab itu saya menegur. Saya akui saya tegur, walaupun saya tak nak tegur, dah janji jangan tegur. Tapi ini saya tak tahan, sebab itu saya tegur. Apakah keputusan yang dibuat oleh kerajaan? Kita telah pun putus untuk membina jembatan separuh ini. Dan jembatan separuh ini tidak sama sekali akan melibatkan kawasan di bawah pemerintahan Singapura. Hanya di sebelah kita saja. Bahkan sebahagian daripada causeway itu, sebahagian di sebelah kita akan disimpan supaya jembatan itu akan turun atas causeway sebelah kita. Tidak kena kepada Singapura sama sekali. Tidak kena kepada Singapura sama sekali. Jembatan itu sudah didesain dengan begitu teliti supaya tidak boleh pihak Singapura menentang ataupun membuat apa-apa syarat kepada kita. Dan sebenarnya Perdana Menteri Singapura pada ketika itu menulis surat kepada saya. Katanya dia lebih gemar kalau ada jembatan yang lurus. Tetapi kalau kita nak juga buat jembatan separuh ini, I accept. Dia terima. Dia tak kata ada syarat nak mesti jual pasir apa itu, tak ada. Cuma dia kata dia terima, dan ini semua tercatat dalam surat yang disiarkan oleh Singapura, bukan saya. Disiarkan oleh Singapura untuk menjelaskan kenapa ada masalah berkenaan dengan harga air. Tapi dalam pada itu disebut dalam surat daripada Chok Tong, iaitu dianya tidak ada halangan terhadap cadangan kita untuk membinakan satu jembatan di sebelah kita saja.
Saya tulis surat kepada dia bukan kerana nak minta kebenaran daripada dia. Saya cuma tulis surat kata, kalau awak tak nak buat jambatan yang lurus betul, kami akan buat di sebelah kami. Bukan minta kebenaran, tidak, cuma bagi tahu. Kalau dia tak nak, ini yang kita buat. Dan dia kata tak ada apa, I accept. Jadi tidak ada syarat apa, tidak ada halangan daripada Singapura. Dan sebenarnya kita telah pun bersetuju dalam kabinet supaya jambatan separuh ini di Scenic Bridge ataupun jambatan Bangkok ini akan dibina, dan kerja-kerja awal telah pun dimula semasa saya masih lagi jadi Perdana Menteri. Sudah dimula. Kita telah buat soil test dan kita tentukan di mana letaknya CIQ dan jalan daripada jambatan ini terus kepada CIQ. Semua ini telah dibuat dan kita telah pun keluar kontrak supaya dibuat CIQ ini sebelah dalam sikit, tak boleh tempat lama, dan kita juga telah keluar kontrak untuk membina jambatan ini. Sepatutnya kita teruskan saja. Benda ini sudah diputus. Tetapi pihak kerajaan, saya fikir, kerana ingin mendapat jambatan yang lurus, telah hentikan pada bulan Februari 2004, iaitu setelah saya berhenti 5 bulan, telah hentikan kerja-kerja membangunkan jambatan ini. Dan kerana kononnya untuk mendapat persetujuan daripada Singapura supaya dapat dibina jambatan yang lurus, yang straight, dengan kerjasama Singapura. Dan saya tak kata apa, saya tak kritik, digenti-gentilah. Kalau boleh buat jambatan yang lurus dengan kerjasama Singapura, okey, saya tidak ada apa halangan. Tunggu. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita keluar kontrak, kita buat kerja, dia bukan free. Ada belanja-belanja tertentu, dan bukan sedikit belanja. Ratusan juta telah dibelanjakan untuk membina CIQ di tempat itu, untuk macam-macam kerja lain, termasuk juga kerja-kerja awalan untuk membangunkan jambatan ini. Apabila kita hentikan sesuatu projek, maka perbelanjaan ini menjadi sia-sia. Dan CIQ ini diletak mengikut jalan yang akan menghubungkan CIQ ini dengan jambatan Bangkok tadi. Ini telah dihentikan dan kita tunggu supaya kita dapat persetujuan daripada Singapura. Tuan-tuan dan puan-puan, saya jadi Perdana Menteri 22 tahun. Semasa 22 tahun itu saya telah usaha bekerjasama dengan Singapura. Hak itulah, tak tahu lagi apa nak buat. Awal-awal lagi saya pergi jumpa dengan Kuan Yew, bercakap dengan dia, berbaik dengan dia, nak bersahabat dengan dia. Tapi dengan Singapura tak boleh bersahabat. No way. 22 tahun nak minta harga air naik daripada 3 sen kepada 4 sen pun tak boleh. Dia punya cara ialah dia delay. Dia kata ini kita kena ada buat semua sekali, jangan satu-satu, package semua. Jadi kalau tak bersetuju yang ni, yang lain semua tak boleh buat. Kalau bersetuju semua yang ni tak boleh buat, semua tak boleh buat juga. Jadi itu cara Singapura. 22 tahun saya telah usaha, dan saya tahu ahli-ahli kabinet saya pun sedar tentang 22 tahun itu. Dalam kabinet kita bincang, bukan marah ahli-ahli kabinet kepada Singapura. Kalau saya tak tahan, barangkali dia pergi tumbuk Kuan Yew ke apa ni. Tapi saya begitulah, saya sabar, tak semacam orang lain.
Semua orang cium tangan saya pasal nak lawan dengan Singapura. Sekarang tak cium pasal bau busuk sikit. Tak apalah yang tu, naluri manusia. Manusia memang macam itulah. Tak apalah, saya terima. Tapi kalau cuba nak buat baik dengan Singapura, tak mungkin, tak boleh. Tak boleh. Dengan Singapura jangan cuba nak buat baik. Dia tak akan berbaik dengan kita. Dia kira diri dia saja. Sebagai satu contoh, semasa kita berada dalam SIMEO, Southeast Asian Ministers of Education punya organisation, Singapura ada bersama dengan Malaysia. Dan dalam satu mesyuarat di Filipina, kita bercadang supaya ditambah sumbangan kepada SIMEO ini. Belanja duit tak ada, kita tambahlah sikit. Dan Singapura dikehendaki tambah sebanyak $10,000 setahun. $10,000 Amerika setahun. Singapura kata, kami tak ingin lagi jadi ahli SIMEO. Kerana $10,000 setahun, dia sanggup berpecah dengan negara-negara di Asia Tenggara ini. Ini Singapura, dia kira. Kalau 1 sen pun dia kira. Sebab tu kita kata 1 sen naiklah kepada lebih daripada 3 sen, naiklah lebih daripada 3 sen. Tak mau. Sampai sekarang ni tak nak. Lepas tu dia jual air yang dia dapat daripada kita, dia jual dengan harga RM40 1,000 galon. $40 1,000 galon. Itu Singapura. Saya dah tahu dah, saya kenal orang ini. Saya kenal Kuan Yu, saya kenal Goh Chok Tong, anak dia pun saya kenal, Siang Lung ni pun saya kenal juga sikit-sikit. Tak berapa banyak lah. Kali dia lain daripada bapak dia tak tahulah. Tapi bapak dia duduk ada situ lagi. Jadi kalau nak berkira dengan Singapura, setakat nak main golf, nak tepuk belakang, okey. Saya tak tahu pasal golf ni, saya tak main golf. Jadi tak ada lah peluang saya nak main golf, nak tepuk belakang siapa pun. Tapi ini orang suka nak main golf. Sikit-sikit pergi Singapura main golf. Sikit-sikit pergi Singapura. Anak menantu apa semua pergi ke Singapura. Entah apa ada di Singapura tu. It's a concrete jungle. Hutan konkrit. Tak ada apa pun. Tapi sonok bukan main pergi Singapura. Saya pergi Singapura jarang sekali. Lepas berhenti ni tak pergi sekali pun, Mazan. Jadi ini dengan Singapura, kita tak boleh nak grunding, nak bincang, nak senyum, nak tepuk belakang. Tak dapat. Tapi tak apalah kalau kata boleh nak berunding semula dengan Singapura, okeylah. Tetapi saya tunggu dan akhirnya setelah saya dengar Menteri Luar kata jembatan di sebelah kita ini adalah hak kita dan Singapura tidak boleh campur tangan dalam pembangunan jembatan di sebelah kita ini. 3 hari sebelum Pak Lah bercakap, Timbalan Perdana Menteri kata, we will carry on, kita akan buat jembatan ini. Dan kita pun sedar hati, saya sedar hati lebih dari orang lain lah. Ini semua orang kata ini his brainchild, pet project, apa semua pet project saya lah semua ni. Semua ni yang saya belanja beratus-ratus juta, beribu-ribu juta ni semua pet project saya. Buat jalan, monorail, macam-macam lah kaut-kaut semua ni. Jadi tak apalah. Kerana nak buat pet project saya ni, saya pun seronok. Lepas itu dibuat kenyataan oleh Perdana Menteri, kita tidak akan bina jembatan ini kerana orang Malaysia tidak mahu jembatan ini. Saya heran pasal saya ingat tak dengar pun orang Malaysia kata tak mahu jambatan.
Orang Johor pun tak kata tak mau. Mereka tak mau nak jual pasir. Mereka tak nak kapal terbang perang Singapura terbang di angkasa lepas, bukan di angkasa lepas, di udara Johor. Itu mereka memang tak nak. Menteri Besar Johor kata dia tak nak jual pasir, dia tak bersetuju. Nak biar kapal terbang bukan Amerika, sedap nak kata Amerika. Kapal terbang Singapura, kapal terbang pejuang, jet pejuang Singapura boleh berlega-lega di atas udara kita. Kalau dia benar kita hantar kita MiG dan Sukhoi terbang di Singapura, tak apalah, okeylah, quid pro quo tahu. Tapi yang itu tak boleh. Tempat kita dia boleh terbang. Saya dah bagi berhenti dah, tak boleh. Singapura punya kapal terbang perang tidak boleh terbang di sini. Dah lama dah. Pasir pun saya berhenti dah, tak bagi jual kepada Singapura. Kerana dia apabila menembus laut, dia menimbulkan masalah kepada kita. Sebab itu kita tak bagi pasir. Sikit yang kita jual dulu pun sikit saja. Tetapi ini cadangan kerajaan Malaysia, dan ini dakwaan saya. Saya kata ini adalah tawaran daripada kerajaan Malaysia. Setakat yang saya tahu itu adalah tawaran, bukan desakan daripada Singapura. Kalau tak betul, saya kata tolonglah tunjuk kenapa tak betul. Ada dokumen-dokumen yang tunjuk kata apa yang saya kata ni tak betul, okey, saya terima. Tapi sehingga sekarang ni, walaupun dikata akan membuat penjelasan, belum lagi ada penjelasan. Tapi yang sebenarnya yang orang Malaysia tidak mahu ialah membenar pesawat pejuang Singapura terbang di udara kita dan tidak nak jual bukan 1-2 guni pasir, tetapi 50 juta metrik 50 juta cubic meter pasir ke Singapura tiap-tiap tahun selama 20 tahun, bermakna 1 bilion metrik cubic meter of sand akan dijual kepada Singapura. Dengan itu Singapura akan jadi 1,5 kali lebih besar daripada sekarang. Cukup untuk penduduk sebanyak 10 million. Dan pasir kita, apabila kita kaut pasir kita daripada daripada laut, maka orang-orang kita yang nak dapat cari makan sikit, tangkap ikan pun tak dapat lagi, kerana segala tempat yang mana ikan bertelur, menetas apa semua itu akan digorek bawa ke Singapura. Sama dengan kalau kita bagi sebahagian daripada Malaysia kepada Singapura. Inilah sebabnya yang orang Johor tak nak dan orang Malaysia pun tak nak. Saya tak tahu barangkali dalam dewan ini ada yang nak jual pasir. Kalau ada, angkat tangan. Itu yang mereka tidak bersetuju, jualan pasir dengan nak biar kapal terbang pejuang Singapura terbang di udara Johor. Itu yang tak bersetuju. Tetapi tentang jambatan, saya tak dengar siapa pun kata kita tak nak jambatan. Tak ada. Ada siapa-siapa yang dengar orang yang kata kita tak nak jambatan? Tak ada siapa pun. Sudah tentu di Johor tak adalah. Mengkali Syahrir saya tak tahulah, yang tu lainlah. Syahrir ke Syed Amin ke, yang tu tak tahulah. Tapi tak ada. Kenapa Perdana Menteri berkata orang Malaysia tak nak jambatan? Itu tak tahulah, saya tak nak kata dia bohong. Dia tak bohong. Dia cucu seorang yang amat alim. Takkanlah dia nak bohong. Tapi saya tak dengar, itu aja. Saya tak dengar ada orang Melayu kata kita tak mau jambatan.
Yang saya tahu mereka nak jambatan tapi tak nak jual pasir, tak nak benar pesawat pejuang Singapura terbang di udara Johor. Kononnya kerana itu, kerana orang Johor tak nak, orang Malaysia tak nak jambatan, maka kerajaan tidak akan membina sama ada jambatan lurus ataupun tak lurus. Ini yang menyebabkan saya berasa kecewa. Lagipun dikatakan pula, kalau kita bina jambatan kita di sebelah kita ini, Singapura berhak untuk menentang, kerana ini akan melibatkan mengubah saluran pipe air mereka. Kononnya ini akan dibawa kepada mahkamah antarabangsa. Sebenarnya saya tahu sendiri dan saya baca sendiri perjanjian antara Malaysia dengan Singapura berkenaan dengan pipe air ini. Dalam perjanjian Wayleaf katanya disebutkan bahawa kalaulah kerajaan Malaysia berkehendak supaya pipe ini diubah, maka Singapura mesti ubah pipe ini dengan perbelanjaan Singapura sendiri. Ini terbentang dalam hitam putih. Kita boleh tengok dalam perjanjian itu, dia mesti ubah. Jadi kenapa kita pula kata kalau kita tempuh dia punya pipe walaupun seinci, maka dia berhak pergi ke mahkamah. Dia nak pergi ke mahkamah, pergilah, kita boleh lawan, kita biasa lawan dan kita bisa menang pun. Ini hak kita. Perjanjian ada. Apa guna perjanjian kalau dia tak ada langsung kuasa? Dan kita sendiri berkata perjanjian yang kita buat ini tidak berkuasa. Yang ini yang saya heran. Yang kata kononnya Singapura ada hak ke atas pipe ini kerana pipe ini milik dia. Sebenarnya dia mesti ubah dan dia pun telah ubah. Di daratan depan dengan CIQ, kita perlu dia pindahkan pipe dia dan dia sudah pindah atas arahan kita. Kenapa tak boleh di atas causeway? Ini semua hanya alasan saja. Tetapi hakikatnya ialah apabila kita memberi kuasa itu di dalam wilayah kita, kita beri kepada Singapura, kita telah hilang kedaulatan kita. Inilah yang menyebabkan saya terpaksa membuat teguran. Walaupun dah janji tak akan tegur, tak akan buat apa dah, nak retire, nak balik tidur. Saya mengaku, saya janji, kalau nak marah, marahlah. Tapi kalau nak jual negeri saya kepada orang, saya bukan setakat mulut saja, kalau nak perang pun saya sanggup lah juga. Mana pun dah 81 dah, bukan lama lagi dah. Tak banyak lagi dah nak sacrifice pun, tak apalah. Jadi ini yang menyebabkan saya membuat teguran. Kononnya kalau kita buat juga jambatan ini, Singapura tak akan benar, tak akan hubung dan jambatan ini akan tergantung-gantung. Di mana dia dapat maklumat ini? Kita dapat bagi plan semua, dah tunjuk macam mana nak buat. Dia jambatan ini tak turun di sebelah Singapura, turun di sebelah Malaysia. Macam mana nak tergantung? Oh, macam-macam lah. Tapi yang sebenarnya yang menjadi masalah besar, saya fikirlah, saya ni sharp sangat, suspicious mind. Saya syak pasal tak boleh jual pasir. Tentulah ada orang tertentu yang dapat keuntungan. Bukanlah pihak kerajaan, tidak. Bukan sesiapa dalam kerajaan, tidak. Tapi kalau kita jual pasir, dapat duit tak? 1 bilion cubic meter bukan sikit. Kalau RM1, satu kubik meter pun dah 1 bilion ringgit. Banyak juga duit. Mungkin ada sesiapa akan dapat duit ni.
Tentu ada orang dapat. Takkanlah kita nak jual pasir kita tak dapat satu sen pun. Ada orang dapat kontrak, ada orang nak boleh gali, ada orang nak bawa, ada orang nak transport. Tentu ada, kita boleh ada apa nama, joint venture dengan Singapura. Saya fikir that is the main reason. Pasal tak boleh jual pasir, pasal tak boleh dapat duit. Sebab itu dibatalkan semua. This is my suspicious mind lah. Saya tak patutlah macam tu. Sebenarnya orang semua ikhlas. Saya seorang je yang tak ikhlas. Tapi janganlah cuba kata benda yang tak benar. Kita boleh buat jambatan itu hak kita. Tidak ada siapa lain yang boleh menghalang kita daripada melakukan sesuatu di dalam wilayah kita. Ini wilayah kita. Ini saya dengar sudah jadi satu lagi masalah. Singapura sekarang ini akan mendakwa bahawa causeway itu adalah milik bersama. Bukan dia separuh, kita separuh, tak, milik bersama. Bermakna di sebelah kita pun dia ada hak. Ini kerajaan kita akan terima lah, yalah betul lah, milik bersama. Lah ni kita tak boleh buat apa. Tak lama Johor Bahru pun patut juga milik bersama. Kita sudah bagi air kepada dia, kita benar dia buat dia punya loji di Johor. Loji dia di Johor kita tak boleh masuk tau, macam Singapura. Kita kena pakai pasport. Nak masuk loji dia tak boleh, kena minta kebenaran. Ini dalam wilayah kita. Walhal tanah kita di Singapura, tanah milik orang Malaysia, Sultan Johor sebenarnya, dia tak bagi bangun apa pun. Dia kata ini green belt. Tapi kalau awak jual kepada saya, kami akan batalkan green belt. Inilah Singapura. Tapi kita begitu baik, tak ada manusia yang lebih baik daripada orang Malaysia ni. Sikit je, bukan nak banyak. Tepuk belakang cukup lah, boleh main golf. Sebab itu saya tegur. Bukan saya nak tegur dengan sengaja nak menyusahkan kerjaan. Tidak, saya tegur. Yang lain semua saya komen saja. Komen saja. Dan nak bagi penjelasan, bagilah. Kalau tak nak bagi, tak bagi, tak apalah. Apa yang kita nak buat. Lah ni kita bukan macam dulu saya kontrol press. Tak boleh cakap apa pun. Sekarang ini press tak kontrol. Tak kontrol langsung. Apabila saya buat tegaran, maka semua menteri-menteri dan semua ketua bahagian dan semua menteri-menteri besar akan mempertahankan Perdana Menteri. Perdana Menteri tak payah cakap apa. Baiknya orang payah carilah. Bukan macam saya. Saya orang tegur saya melenting lah dulu. Bukan tak tahu Dr. Mahathir tak boleh tegur sikit pun. Melenting, cakap. Tapi lah ni kita dapat nanti yang tak akan jawab apa-apa satu pun. Tetapi kita tegur je satu kata sikit saja, menteri itu akan jawab, menteri ini akan jawab, pemberita akan pergi jumpa menteri itu, tanya, oh kami sokong. Sokong apa? Oh kami sokong Bala. Jadi sokong aja lah. Saya dulu pun dapat sokongan macam tu. Ada yang cium tangan banyak. Dia sokong. Tapi barulah sekarang ni saya tahu sokongan itu tidak ada kualiti sama sekali. Kata Syahidan Kasim, kata Tajur Rosli, kami sokong pasal dia Perdana Menteri. Oh, jadi saya jadi Perdana Menteri mesti sokong. Kalau saya buat apa pun sokong.
Saya ingat dulu mereka sokong kerana apa yang saya lakukan untuk negara. Itulah sebabnya mereka sokong saya. Itulah pendapat saya. Tapi sekarang baru saya tahu mereka saya sokong pasal saya Perdana Menteri. Saya buat apa pun kami sokong. Saya baca hikayat Hang Tuah. Dalam hikayat Hang Tuah, apabila saja raja memberi arahan titah, maka jawab Hang Tuah dan lain-lain juga bendahara penjawab, mana titah patik junjung. Mana titah patik junjung. Saya macam dengar yang ini bila menteri kata saya sokong, mana titah patik junjung. Sebab itu telah Hang Tuah suruh bunuh kawan dia pun dia bunuh. Dia begitu sekali taat. Kita taat pada-padalah. Saya dulu pun itulah masa Tunku dulu pun saya tak begitu taat. I'm not a very loyal person. I am loyal only to what you do, not what you are. I'm sorry. Buat benda yang betul saya sokong. Buat benda tak betul saya tak sokong. Tapi nampak orang-orang sekarang lah ni, ada teguran sikit aja, komen sikit aja, kami sokong, kami sokong. Nampak gambar kecil situ, kami sokong. Gambar satu lagi menteri, kami sokong. Dah jadi macam chorus line. Chorus line ni tahulah, bila chorus ni bila dia menari sama saja. Kalau kaki naik, semua kaki naik. Ini di Amerika punya chorus line lah. Saya pun pergi tengok juga The Rockets dulu. Bila dia menari, wah bu kami macam lebih baik lagi daripada tentera. Dia punya ni. Bila ni satu orang buat, semua sekali buat. Jadi tak payah lagi lah. Saya ingat bubus itu semua sokong. Tak payah tunjuk gambar lah. Tunjuk gambar, tanya buat apa, nak kata saya sokong aja bukan susah. Sokong apa? Tak tahu. Tapi kami sokong. Kalau saya tanya, ini berkenaan dengan Proton ni apa yang awak sokong? Oh tak tahulah ni Perdana Menteri kata saya tegur Perdana Menteri mesti sokong lah. Dia sokong itu saja. Sebab itu sekarang ni saya fikir tak ada kualiti lah. Saya pun masa dulu pun tak ada kualiti juga. Saya fikir orang sokong saya pasal saya buat benda yang betul. Rupanya ada. Semua menteri-menteri saya dulu sokong. Tak dan habis satu ayat lagi tangan naik, saya sokong. Saya sedih kerana orang-orang ni dulu kawan-kawan saya belakang. Kawan-kawan saya belakang dulu. Menteri-menteri ni bukan baru punya menteri tak banyak. Yang ada tu pun saya kenal juga. Saya ingat bila saya dah besar ni, kita nanti berjumpa lah, ada social sikit, jumpa cerita berkenaan dengan masa dulu, kita ada nostalgia sikit. Berhenti aja tak jumpa dah. Tak berani datang jumpa sama sekali. Buatlah cara kawan. Wah bukan main. Saya nak ucap terima kasihlah kepada semua orang. Sebelum saya bersara, dekat-dekat nak bersara, hari-hari full page advertisement, puji sampai naik asap. Saya biasa kata dalam UMNO punya assembly, janganlah puji saya. Segala puji bagi Allah, bukan untuk saya. Tapi mereka kata mereka ikhlas memuji saya.
Dan sebelum saya bersara pun bukan main punya puji. Hari saya letak jawatan aja, esok senyap. Tak ada dah. Saya diberitahu oleh surat khabar semua itu diarah supaya tak perlu lagi mengadakan full page advertisement puji ex Perdana Menteri. Sekarang time for new Perdana Menteri. Jadi semua puji kepada orang itulah. Jadi tak apalah, saya pun tak bergaduh, tak cerita pasal saya pun tak apa. Saya bukan nak sangat publicity apa pun. Payah publicity ni pita mana pun orang kenal. Jadi nak buat jahat pun tak boleh. Jadi saya sebenarnya berkenaan dengan AP ni nak cakap sikit. Kita buat AP ni kerana dulu orang Melayu nak masuk dalam bidang ini susah sekali kerana semua kereta-kereta yang diimport dipegang oleh syarikat-syarikat Cina ataupun syarikat-syarikat British, dan mereka tidak nak bagi kepada orang Melayu jadi ejen, penjual ataupun dealer, tak langsung nak bagi. Jadi dengan kerana itu kita wujud AP, Approved Permit, supaya mereka boleh import kereta dan mereka boleh jual kereta. Pada mulanya kereta yang diimport itu ialah second hand recon car daripada Jepun. Cuma second hand recon car saja yang kita benar bawa masuk, dan bolehlah syarikat-syarikat Melayu ini jual kereta-kereta ini. Boleh untung. Bukan tak boleh untung walaupun second hand, ada harga nilai, kerana kereta Jepun ni baik-baik belaka. Tetapi saya bila jadi menteri dalam perdagangan, Minister of Trade and Industry dulu, semasa saya jadi timbalan Perdana Menteri, saya dapati mereka bukan import kereta, mereka jual AP kepada orang Cina. Bahkan Cina yang nak beli itu ada di luar office saya. Keluar saja dah sign yang tu, keluar saja jual lah AP. Bukan murah, dulu RM8,000 satu AP. Kalau dapat 10 AP sebulan RM80,000. Banyak duit RM80,000. Dan kebanyakan yang dapat tu staff daripada UMNO headquarters lah. Saya tahulah siapa bagi. Sebelum daripada saya dulu ada menteri lain, dia orang yang bagi. Bila saya pergi situ, saya kata ini tak boleh jadi. Kalau you tak ada showroom, tak boleh bagi. Kalau you menjaga betul, kita bagi. Jadi saya stop. Adalah nak demonstrate daripada ibu pejabat UMNO nak demonstrate terhadap saya kerana tak bagi AP. Jadi AP ni untuk memberi peluang kepada orang Melayu masuk berniaga dalam kereta. Selepas itu saya pun berhenti, tak jadi menteri perdagangan. AP ni masih diteruskan. Ada setengah daripada mereka mengguna AP ni sendiri, membuat perniagaan sehingga jadi besar. Saya tak khawatir orang yang guna AP untuk berniaga. Sebab itu Naza umpamanya ada buat penjualan kereta yang banyak. Bahkan saya dengar kata dia pun beli juga AP daripada orang lain. Tak apalah, nak belilah. Tetapi yang jadi sekarang ni ialah AP diberi kepada dua orang tertentu, bukan banyak, ribu-ribu, dan orang ini menjual AP itu. Dia tak ada kedai langsung. Dia bukan jual kereta, dia jual AP. Sampai orang lain nak beli kereta, pergi ke MITI minta AP, MITI kata pergi jumpa sepulan-sepulan. Dia boleh bagi. Bukan dia bagi, dia jual. RM80,000 satu AP untuk import kereta Mercedes, Rolls Royce dan sebagainya. Orang ini bukan dia buat apa, tak ada apa, jual AP aja.
buka kedai satu meja pun cukup. Letak AP depan, ini 80, yang ni 30, yang ni 8,000. Siapa pun boleh kalau berniaga macam ini. Wah, bukan main kaya. Daripada orang yang dapat gaji dulu dalam kerjaan mungkin RM5,000, RM6,000. Sekarang ni ada helikopter sendiri, ada kapal terbang sendiri. Wah, bukan main, nak pergi main golf pun naik helikopter. Memanglah kita punya road ni langsung jam pasal dia orang jual kereta banyak sangat. Kenalah pakai helikopter. Saya duduk di dekat dengan golf course, saya tahulah helikopter lalu. Tanya siapa punya? Oh, sebulan-sebulan punya. Yang ni Tuan Syed punya, yang ni Tuan Tak Syed punya. Jadi ini bukan hasrat kerajaan, ini bukan dasar kerajaan untuk buka kedai jual AP. Kalau nak AP, kerajaan mesti bagi dan tidak ada charge sama sekali. Tetapi kerajaan bagi AP kepada orang ini, siapa nak AP kena pergi kepada orang ini, beli daripada dia. Dan semua orang tahu ini, semua orang tahu. Banyak orang yang nak beli kereta, kena pergi carilah, beli AP daripada orang ini. Jadi satu masalah, AP ini disalahguna oleh kementerian sendiri. Bukan kementerian tak tahu. Orang ini bukan berniaga. Yang keduanya ialah import kereta ini pula tak declare dengan harga yang sebenar. Kereta Korea import punya price RM11,000. Saya tak tahulah, saya pun tahu juga sikit berkenaan dengan kereta ni. Nak buat kereta Proton mahal juga. Nak buat dengan harga RM11,000. Tak mungkin. Nak beli besi pun tak boleh. Besi buruk pun tak boleh dapat menyatu harga. Tapi RM11,000. Saya bagi tahu, kata ini tak betul. Tak ada apa, AP duk keluar juga. Selepas saya berhenti jadi Perdana Menteri, maka bercambah-cambah AP ini keluar. Tak ada tengok lain melainkan kereta Korea saja. Dulu Proton dapat sampai 80% daripada market share. Lepas itu jatuh kerana kereta Korea bukan saja murah, tapi dia punya declared price lagi murah. Saya kalau sini ada orang nak belajar dalam bidang ini, saya boleh bagi kursus macam mana nak declare murah. Saya pun belajar sikit lah, nak tahu apa dia orang buat. Jadi dia orang ini import kereta dengan harga yang begitu murah dan dapat jual bersaing dengan Proton. Jadi saya kata kalau nak bersaing dengan Proton, okeylah. Kita tak berapa pandai, kos kita tinggi, tapi kita sanggup bersaing. Tapi ini bukan bersaing secara baik. Ini penipuan. Kerana harga kereta itu diturun sehingga jadi RM11,000, maka boleh dijual dengan harga yang hampir sama dengan kereta Proton. Jadi susahlah Proton nak jual kereta. Lepas itu marah kat Proton. Oh, tak ada kualiti. Betulkan kualiti awak. Jangan cakap pasal ini. Oh, tak boleh cakap pula. Jadi ini yang saya komen sikit. Saya kata janganlah buat macam ni. Sebenarnya ini berlaku kerana menteri tulis surat kat saya. Katanya di pihak pengurus Proton ni tuduh dia kahwin dengan siapa kah? Siapalah nak tuduh. Saya investigate dengan cara halusi. Tak benar. Tak ada tuduhan pun. Tak ada tuduhan. Tapi dalam surat jawapan saya kata tak ada tuduhan. Tetapi saya berasa khawatir dengan kemasukan kereta-kereta Korea ini dengan begitu banyak. Apa jawab? Anak dia pun dapat. Oh, anak saya dapat. Jadi kalau anak saya dapat, buat salah tak apa. Yalah, anak saya dapat. Anak saya dia jadi penjual ejen kereta yang saya bawa mai tadi. Tengoklah mahal. 800,000 sebiji.
tak ada siapa nak beli, bukan boleh berjual banyak sangat. Dia dapat AP pasal dia berniaga kereta, bukan dia jual AP. Jadi janganlah sebut nama anak saya. Dulu sekali macam itu juga, bila ditegur kenapa menantu dapat share sebanyak 1 million share. Jawabnya, anak Perdana Menteri pun dapat juga. Ya, saya mengakulah anak saya, Mirzan namanya, dapat 1 million share. Bila share ni dikeluar, tapi dia adalah director syarikat itu, sebab tu dia dapat share, bukan kerana dia anak saya. Dan anak saya semua saya halau pergi berniaga di luar negeri, saya tak bagi berniaga di sini sampai sekarang ni pun. Jadi jawapan tu bukan nak tumpu kepada soalan, tapi yang lain. Jadi sekarang pun macam itu juga, bila kita tanya berkenaan dengan sesuatu, bukan jawab itu, kita pergi korek, cari Ani Arub, tanya Ani Arub, cari Syed Ahmad Aidin, tanya dia, nak burukkan kerjaan lama. Jawablah yang saya tanya ni, tak salah burukkan. Saya tahu saya buruk dulu. Takkanlah saya ni bersih sangat, saya kotor dulu. Jadi nak korek yang kotor itu, tapi yang ini duk biar kotor juga tak jadilah. Saya tahu ada banyak orang yang kerja lain tak ada, nak cari kesalahan saya. Jadi kalau saya tegur, orang nanti kata, oh 2 kali 5 aja, dia apa lebih tu apa kau dulang paku sepi. Katakan orang dia yang lebih. Nak kata saya lebih tak apalah, kata. Tapi benar yang tak betul saya nak tegur. Berkenaan dengan proton ini, sekarang proton sudah sudah rugi. Dulu tak rugi. Dulu proton boleh buat kilang baru dengan harga 1.8 bilion ringgit tanpa pinjaman daripada bank, tanpa meminta bantuan daripada kerajaan. Ini bermakna bahawa proton tentu ada duit sendiri. Dan proton masih ada cash yang saya tahulah sebanyak 2.4 bilion ringgit cash. Tapi sekarang proton rugi. Daripada yang untung sudah jadi yang rugi. Wah, bukan main seronok apabila mereka singkirkan CEO mereka, maka harga saham naik sampai RM9 lebih. Ini menunjuk bahawa tindakan mereka memang tepat. Buang CEO, maka share price go up. Tapi sekarang ni share price RM5. Kenapa dia turun? Kadang-kadang bawah daripada RM5 pun. Hari ni RM5.25. RM5.25 baguslah tu. Tapi kuranglah daripada harga kononnya kerana menyingkir CEO, maka nilai shares naik. Saya tak fahamlah, bila turun tak sebut, bila naik aja sebut. Ini masalah proton ini banyak. Saya tahulah, saya daripada awal sebelum yang mengurus ini dilahir pun saya dah ada dengan proton ni. Lama saya dengan proton ni, bukan baru. Ini satu daripada brainchild saya lah, pet project saya. Untuk kepuasan hati saya aja, bukan untuk orang lain, tak ada. Untuk semata-mata untuk diri saya. Jadi saya belanja wang yang banyak, 500 juta ringgit untuk mula proton ini. Dan alhamdulillah dia maju juga, untung juga. Kita sampai boleh jual kereta di Australia, di England, bahkan di Eropah juga kita boleh jual kereta, bermakna ada kualiti. Dan kita setelah adanya proton itu, ramailah orang kita yang berkebolehan dalam bidang pengeluaran komponen, dalam bidang membuat kereta, membuat desain kereta, test kereta, semua yang diperlukan untuk mengeluarkan sebuah kereta baru. Semua ini kebolehannya ada kepada orang-orang yang bekerja dalam proton. Bermakna bahawa pelaburan kita
hanya 500 juta ringgit, kita dapat balik jauh lebih banyak daripada itu. Jadi bukan sesuatu yang merugikan kita, kita untung. Justru itu apa sebabnya yang kita nak bagi mati proton dengan kita membenar masuk kereta-kereta yang murah daripada negara lain. Kita berhak mengadakan tarif yang tinggi melindungi perusahaan kita. Kenapa tidak guna? Kenapa kita nak bagi kepada orang lain hak kepada orang lain, keuntungan kepada orang lain, dan kita menghadapi kerugian? Itu yang saya tegur. Kenapa benar masuk banyak sangat dengan AP ini sehingga jualan kereta proton sudah turun rendah daripada Pro 2. Sekarang ni Pro 2 jual lebih banyak daripada proton. Kenapa? Mungkin kerana kecekapan pengurusan yang ada sekarang ni. Mereka lah yang cekap. Sebab itu rugi banyak. Dan mereka accountant tentulah tahu kira-kira. Saya cuma nak tarik perhatian kepada perkara ini dan juga berkenaan dengan Agusta ini. Saya baru dapat magazine punya report berkenaan dengan Agusta yang terbaru yang menjadi the European Motorcycle of the Year. Motorcycle yang terbaik sekali di Eropah adalah Agusta yang baru. Jadi nak kata dia bodoh sangat, tak tahu engineering, tak boleh. Agusta ni kita beli dengan harga yang berpatutan. Kita tahu dengan pembelian itu kita akan menanggung hutang, tapi hutang itu sudah kita kurangkan dengan banyak. Kita sebelum kita beli, kita ada rundingan dengan bank untuk mengurangkan hutangan, ada haircut supaya hutang itu bagi kurang. Jadi apabila kita beli dengan harga 70 million euro, kita tahu ada hutang ni, bukan kita tak tahu. Kalau dia betul-betul maju, tak ada masalah, takkan dia nak jual kat kita. Kita beli kerana ada tujuan tertentu. Kita nak teknologi dia. Kita tahu dia berkebolehan dalam bidang enjin yang kecil, small engines. Dan kita perlu kepada teknologi ini. Dan dia juga boleh menyumbang untuk memperbaiki lagi kereta kita, kereta proton kita. Mungkin juga mereka boleh menolong untuk mengeluarkan satu jenis kereta yang lebih murah kerana mereka mempunyai teknologi. Kita mempunyai banyak rancangan berkenaan dengan Agusta ini. Katanya kunun Agusta ini adalah perusahaan motosikal. Dia tak tahu apa berkenaan dengan motorkar. Kononnya orang yang tahu motosikal tak tahu motorkar. Tapi Honda tu dulu mula dengan apa? Honda dulu Honda Pet 50cc. That was the first car, the first motorcycle yang dia jual di sini, yang orang kampung beli semua Honda Pet 50cc saja. Daripada Honda Pet itu sekarang ni Honda terkenal sebagai jenis kereta yang terbaik dalam dunia. Ini orang yang buat motosikal. Dia boleh naik sehingga jadi yang terbaik dalam dunia dalam bidang automobil. Demikian juga BMW dulu buat motosikal saja, sekarang buat motorkar yang berkualiti tinggi. Suzuki pun dulu motosikal saja, sekarang juga buat motorkar. Jadi nak kata kerana dia syarikat motosikal tak reti nak buat kereta, ini tak benar. Ini tak benar. Kalau awak tidak faham, bagilah orang lain yang faham. Ini yang faham.